Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Nikmat dapat berpuasa pada bulan Ramadan. Nikmat dapat hidup lagi, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga banyaknya. Yang mana semua nikmat-nikmat ini Allah berikan pada hari ini secara percuma, hanyalah untuk kita mensyukuri ataupun tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kisah surah An-Naml, kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, yang mana Sulaiman berkata, liyabluwani ashkuru am akfur, untuk dia menguji aku. Ashkuru sama ada aku bersyukur, am akfur ataupun aku kufur. Wa man syakara, dan sesiapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, fa innama yashkuru li nafsihi, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, sesiapa yang kufur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, fa inna rabbi ghaniyyun karim, maka sesungguhnya Tuhanku ghaniyyun, maha kaya, karimun, lagi maha mulia. Maksudnya kita kufur kepada Allah ataupun kita tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terjejas kemuliaan dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasa kita kaya, Allah maha kaya. Kalau kita rasa kita mulia, Allah maha mulia. Jadi para pendengar, sahabat-sahabat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, yang mendengar kupasan buku Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah, hukum hakam fiqh yang berkait dengan wabak COVID-19 ini, ditulis oleh Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqi, yang mana kita mengupas sudah masuk kepada bahagian yang ke-13. Bahagian yang ke-13. Jadi insya-Allah pada bahagian ini kita membangun bangsa, dia akan sambung kepada poin yang seterusnya, adalah poin yang ke-24. Alhamdulillah. Terima kasih Ahmad Naqiyuddin. Poin yang ke-24 adalah tarkul musafahah, meninggalkan berjabat salam, berjabat tangan. Al-musafahah sunnatun. Berjabat tangan itu adalah satu sunnah. Maksudnya sunnah adalah bila mana kita buat, kita mendapat pahala. Bila mana kita meninggalkannya, kita tidak berdosa. Tapi dengan syarat bersalam dengan sesama jantina lah. Sesama jantina. Ataupun bersalam, kalau bersalam dengan berlainan jantina pun mestilah dalam kalangan mahram. Itu maksud berjabat tangan ataupun bersalam-salaman. Jadi jangan salah faham isu sunnah yang di sini, lebih kepada untuk apa? Untuk kita yang dihalalkan untuk kita
bersalam-salaman kan. Untuk wanita yang bukan mahram, maka tidak halal untuk kita bersalam-salaman. Hatta untuk sesama jenis, ya, yang mana mendatangkan fitnah untuk diri kita, kan. Contoh dia seorang yang gay, dia bila dia berjabat tangan dengan lelaki lain, maka akan mendatangkan fitnah untuk dia. Maka itu pun diharamkan untuk dia berjabat tangan. Sebab itu hukum dia sama dengan wanita yang bukan mahram. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil Barra, daripada Barra bin Azib radhiyallahu anhu, yang mana berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, ma min muslimin yaltaqiyani, tiadalah daripada kalangan sesama muslim ini mereka bertemu, fa yatasafahani, lalu mereka berjabat tangan antara satu sama lain, illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa, melainkan diampunkan bagi kedua-duanya qabla an yaftariqa, sebelum mereka berpisah. Ini kelebihan kita berjabat tangan antara satu sama lain bila mana bertemu dengan sahabat kita, kawan lama kita yang dah lama tak berjumpa, maka kita berjabat tangan. Hadis rawahu Abu Daud dan Tirmizi wa Ibnu Majah. Hadis ini riwayat oleh Abu Daud dan Tirmizi dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Fa idza khasyal muslim, maka apabila khasyal muslim, seorang muslim itu merasa takut ad-darar bil musafahah bil adwa, jikalau seorang muslim itu takut bila mana dia berjabat tangan maka akan berjangkit penyakit tersebut. Macam zaman sekarang ni kita tidak digalakkan untuk berjabat tangan kerana boleh merebaknya penyakit kerana bersentuhan dengan kulit sesama kulit. Yaktafi bisalam musyafahatan, maka cukuplah salam itu dengan musyafah, dengan ucapan kita, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu macam ni pun tak apa kan, tak perlu macam ni, tak perlu assalamualaikum. Macam kita jumpa orang jauh pun, assalamualaikum ya Syekh, assalamualaikum sahabat, bro, assalamualaikum, macam tu, tanpa kita perlu berjabat tangan. Wa idza kana al-muslim yusafihu wa tarkuha khasyatan, dan jikalau seorang muslim itu dia berjabat tangan kemudian dia meninggalkannya kerana khasyah hadzal marad, takut kepada penyakit ini, fa innahu yuktabu lahu ajruha kama salaf, maka ditulis baginya seperti mana pahala terdahulu. Maksudnya pahala sebelum wabak ini melanda, iaitu kita kan biasa kalau kita jumpa kawan kita, member kita akan jabat tangan dia, maka kita akan dapat pahala yang sama. Maksudnya akan diampunkan dosa-dosa kita. Maksud dosa ini adalah dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar, maka tidak akan terampun hanya dengan berjabat tangan. Seperti mana dosa yang bila mana kita ambil wuduk, ambil sembahyang, maka setiap titisan yang gugur daripada zat air yang gugur daripada muka kita, daripada anggota wuduk kita, maka akan berguguran juga dosa-dosa, maka itu dimasukkan dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar, maka tidak akan terampun melainkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat nasuha. Sebenar-benar taubat. Jadi kalau kita naudzubillah, jadi seorang itu melakukan dosa zina, kemudian dia berjabat tangan, adakah dia terampun dosanya? Maka tidak terampun. Selagi mana dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke-25, salatul kusuf wal istisqa. Salat kusuf iaitu salat gerhana. Gerhana bulan atau gerhana matahari boleh disebut sebagai kusuf. Ada yang membezakan antara kusuf dan khusuf. Satu untuk gerhana bulan, satu untuk gerhana matahari.
Wal istisqa, dan juga solat istisqa, solat meminta hujan. Contoh kalau waktu ini adalah waktu kemarau, ataupun waktu ialah maksudnya hujan dah lama tak turun, maka kita disunahkan untuk kita melakukan solat istisqa, solat meminta hujan. Itu mestilah solat di padang lapang, solat dalam keadaan memakai pakaian yang compang-camping tapi bertutup auratlah, pakaian yang buruk, tanda kita rasa dhaif, tanda kita rasa lemah, hina diri kita ni. Sebelum itu kita wajib bertaubat dengan sebenar-benar taubat, tinggalkan segala maksiat, tinggalkan segala dosa dan seumpamanya. Maafkan segala kesilapan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, orang lain semua, kan? Dan kita pergi ke tanah lapang dan kita bersolat dengan solat istisqa. Itu panggil solat istisqa. Hatani salatani tushra'ani jama'atan wa furada kama nassa 'alaihi al-fuqaha fi salatay al-kusuf wal-istisqa. Kedua-dua salat ini disyariatkan, dilakukan secara berjemaah ataupun dilakukan secara sendirian. Seperti mana yang dinaskan, yang dinukilkan oleh para ahli fiqh, para fuqaha tentang dua salat ini, yaitu salat kusuf, yaitu salat gerhana, dan juga salat istisqa, dan juga salat meminta hujan. Lima taqaddama min hadits Aisyah, berdasarkan hadis yang terdahulu daripada Aisyah radhiyallahu anha, dan juga hadis Abdullah bin Zaid, radhiyallahu anhu, yang mana berkata kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi wa hawala ridaahu, rawahu al-Bukhari Muslim. Nabi SAW keluar untuk melakukan solat istisqa dan dia membalik-balikkan ridaknya, iaitu dia punya selempangnya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fa idza khashiya ad-darar min salatiha fil masjid, kalau kita rasa takut kemudaratan untuk melakukan solat ini di masjid, lam tusalli fil masjid, janganlah kamu solat di masjid. Wa ala hadza, dan kerana itu idza attalat hatani salatani fil masajid, apabila dua solat ini tidak dibenarkan ataupun tidak dibenarkan untuk bersolat di masjid, fa innahuma tusallayani fil buyut jama'atan wa furada, maka hendaklah kamu bersolat kedua-duanya secara berjamaah ataupun secara berseorangan di rumah, tidak perlu melakukannya di masjid. Maksudnya ini kalau waktu wabak melanda dalam masa yang sama, berlakunya gerhana atau berlakunya kemarau, itu hujan dah lama tak turun, maka boleh untuk kita melakukan dua solat ini. Cuma dua solat ini ada atas arahan pemerintah. Pemerintah meminta kita untuk solat dua solat ini, maka kita pergi melaksanakan perintah tersebut. Adapun kalau pemerintah tidak menyuruh, maka kita kena ingatkan kepada pemerintah supaya, atau mereka yang bekerja di bahagian pemerintah, untuk melaksanakan dua solat ini. Sebab ini adalah solat yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu untuk kita solat dengan solat-solat yang tidak ada dalil daripada hadis, seperti solat hajat. Solat hajat memang ada dalil, tapi tidak ada solat hajat, tidak ada dalil yang secara berjemaah, kecuali dia atas nama qiyas kepada solat tahajud. Solat tahajud. Sebab dalam hadis riwayat Tirmizi menyatakan solat hajat adalah untuk berseorangan saja. Tapi mungkin ada sebahagian ulama yang mengkiaskan solat tahajud. Tapi daripada qiyas, lebih baik kita utamakan solat yang tidak perlu pada qiyas, iaitu solat kusuf. Kerana hajat juga. Gerhana ini berlaku kerana hajat, bila berlaku gerhana. Ataupun kusuf, ataupun istisqa. Solat istisqa berlaku kerana kemarau, tiada air. Maka hajat kita apa? Hajat kita supaya Allah Ta'ala turunkan hujan.
Itu satu keperluan hajat kita juga. Hajat yang ramai. Hajat yang diperlukan oleh ramai manusia. Maka ketika itu Nabi SAW telah syariatkan kepada kita solat ni. Jadi tak perlu kita nak tukarkan solat yang disyariatkan ini kepada solat yang tidak disyariatkan. Tidak perlu. Bahkan yang paling afdalnya adalah kita utamakan sunnah Nabi SAW. Supaya masyarakat mengenali sunnah Nabi SAW. Jika tidak, masyarakat akan terpinga-pinga. Berapa ramai yang saya lihat orang Malaysia sendiri, bila mana dia pergi, kebetulan waktu itu bulan Ramadan, dululah, sekarang ni Alhamdulillah, masjid dan surau dah banyak dah melaksanakan solat gerhana. Dulu susah nak jumpa solat gerhana ni ke masjid dan surau. Jadi bila mana datang ke Mekah, bila mana berlakunya gerhana bulan waktu itu, kebetulan malam tu berlaku gerhana bulan, maka Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, silap saya waktu itu, saya berada di sana. Kami pun solatlah solat gerhana. Solat gerhana ni cara dia berbeza. Dia bukan sama macam solat biasa. Dia 2 rakaat. Dia bukan 1 rakaat je dalam 1 rakaat. 1 rakaat ada 2 rakaat. Jadi orang-orang Malaysia ada yang tidak solat, ada yang tidak tahu tentang solat ini. Itu yang kita kata amat menyedihkan, sedangkan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Jadi kita kena kembalikan masyarakat untuk mereka berjinak-jinak dengan hadis yang sahih. Kalau orang kata kat sana, kenapa perlu utamakan hadis yang sahih? Kerana dia sahih. Jadi utamakan hadis yang sahih. Ada pun hadis yang dhaif yang boleh diangkat martabat kepada hasan, atau hadis yang dhaif yang boleh dilakukan untuk beramal, itu kita tidak nafikan ada hadis-hadis yang memang boleh diangkat amalan dia. Tetapi biarkan masyarakat beramal dengan amalan yang sahih dahulu, sanad yang sahih dahulu, berbanding hadis-hadis yang dhaif. Jadi kita bukanlah kita tapi saya yakin bila mana masyarakat kembali kepada hadis yang sahih, mereka akan menghormati hadis-hadis yang lain. Tapi kalau tidak, maka mereka mungkin tidak akan menghormati hadis-hadis yang sahih. Kerana mereka tidak tahu apakah dia hadis-hadis yang sahih. Jadi tugas kita, bukan tugas asatizah sahaja, tapi tugas-tugas kita selaku masyarakat yang dah mengenali sunnah Nabi SAW untuk menyebarkan hadis-hadis yang sahih, supaya masyarakat terbiasa dengan amalan sahih. Seperti mana sebelum ini masyarakat terbiasa dengan amalan-amalan daripada hadis-hadis yang palsu atau hadis-hadis yang sangat-sangat lemah. Kita utamakan kepada hadis-hadis yang sahih. Itu saja. Wa kadzalika aidan al-ahkam at-tabi'ah. Begitu juga hukum hakam yang mengikuti. Lahuma, bagi kedua-duanya, iaitu bagi kedua solat ni, solat gerhana dan juga solat istisqa ini, baqiyah, tetap kekal. As-sadaqah, seperti mana sedekah, ini antara benda yang disunatkan, digalakkan sebelum berlakunya solat istisqa. Wal aitiq, dan juga memerdekakan hamba. Pada zaman ini bukan memerdekakan hamba lah, maksudnya mungkin kita lebih kepada prihatin kepada orang bawahan kita, terutamanya kalau orang yang ada pembantu rumah. Wa doa, dan juga berdoa, wal istighfar, dan juga beristighfar indal kusuf, ketika mana berlaku gerhana. Wa kadzalika aidan, dan juga apa yang berlaku ma yata'allaqu bi salatil istisqa, apa yang berkait dengan salat istisqa. Alhamdulillah, saya sihat, alhamdulillah. Alia Aisyah. At-tadarru', iaitu apa yang berlaku pada salat istisqa, itu mestilah kita at-tadarru', mestilah kita merendah diri. Wa qalbur rida, iaitu kita membalik-balikkan kita punya selendang kita. Sebab dalam hadis Nabi SAW, dia balikkan selendang dia. Kalau macam contoh macam ni, dia
balikkan selendang tu supaya Allah Taala rasa kasihan dengan doa-doa daripada kita. Dan doa untuk istisqa pun berbeza dengan doa apa? Dia ada doa yang kena tolak balik itu sendiri. Bukannya dengan angkat tangan tapi lebih kepada tolak balik. Wassalatu fi thiyabil budlah. Dan juga salat dalam keadaan pakaian yang hina. Ini pakaian yang coba-campik asalkan bersih, jangan pakaian itu kotor. Fa inna hadhihi al-ahkam baqiyah, maka hukum ahkam ini adalah kekal li baqa'is salah wa tabi'. Kerana solat ini masih dilaksanakan kekal, maka yang mengikutinya, maksudnya hukum hakam yang mengikutinya tetap juga mengikut sama. Okey, habis tentang solat kusuf dan juga istisqa. Dua solat ini boleh dilakukan pada waktu wabak melanda jikalau berlakunya gerhana, jikalau perlunya kepada kita untuk minta hujan. Kalau di Arab Saudi sana, kebiasaannya mereka bila mereka nak minta nak turun hujan tu, mereka kena pemerintah akan minta para rakyat dia, masyarakat seluruh umumnya untuk pergi solat istisqa. Dan lepas solat istisqa tu insya-Allah tak lamalah, dalam 3 hari ke seminggu insya-Allah hujan akan turun. Sana macam benda tu benda yang biasa, sebab di sana susah hujan nak turun, tak macam kat Malaysia ni senang hujan nak turun. Sana hujan susah nak turun. Ni pun tempat saya pun baru malam tadi hujan lebat. Kita pun tak tahulah adakah hujan tu tanda Lailatul Qadar atau tidak. Itu wallahu alam. Apa yang penting bagi kita adalah ibadah saja, kan? Tak kira malam tu malam Lailatul Qadar ataupun tidak, bukan malam Lailatul Qadar, tanpa kita perlu mencari-cari keistimewaan. Maksudnya contoh macam terima kasih makcik. Contoh macam kita mencari air yang masin jadi manis atau pokok sujud. Jadi tak perlu kita cari-cari benda-benda seumpama itu. Dan tidak semestinya untuk dapatkan Lailatul Qadar itu mestilah orang tersebut dapat benda tersebut baru dia dapat pahala Lailatul Qadar. Tidak. Pahala Lailatul Qadar boleh dapat bila mana seorang itu beribadah pada malam Lailatul Qadar itu sejak terbenamnya matahari, itu sejak arif maghrib. Kalau dia solat maghrib dah dapat pada Lailatul Qadar maghrib, kemudian isyak, kemudian tarawih, dah dapat tahajud, dapat witir, maka dia akan dapat semua tu sampailah ke fajar. Kalau dia beribadah malam tu full, maka dia akan dapat lagi banyak pahala. Cuma dalam hal ini kita perlu ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau betul-betul kita nampak tanda, yang ada tanda cuma pada pagi itu saja, iaitu matahari akan dilindungi dengan malaikat. Malaikat akan naik ke langit sehingga matahari itu tidak bercahaya. Bukan tidak bercahaya, maksudnya dia bercahaya tapi dia tidak nampak cahaya dia. Maksudnya cahaya dia warna putih, kita boleh nampak macam mana cahaya bulan. Itulah tanda Lailatul Qadar itu telah berlalu. Adapun sebelum itu kita tak nampak apakah tanda dia, kecuali malam itu dikatakan malam itu malam yang sejahtera, tenang. Cuma dalam hadis yang menceritakan tentang malam 27 Ramadan itu, malam yang merupakan hujan yang lebat. Cuma hujan lebat itu mungkin hujan lebat yang tenang, wallahu alam, kita pun tidak tahu. Kan? Jadi kalau kita dapat Lailatul Qadar pun janganlah kita rasa dah dapat Lailatul Qadar kita sudah cukup dah, ataupun kita berkira-kira dengan pahala Lailatul Qadar itu 1000 bulan aku dah dapat 1000 bulan. Aku tak perlu solat, tidak. Pahala Lailatul Qadar ni adalah untuk top up amalan kita yang tidak cukup, yang kurang saja. Bukan untuk kita nak melepaskan diri daripada amalan-amalan fardu ataupun meremeh-remehkan lagi amalan-amalan lain. Sebab
para sahabat Nabi SAW yang dah dijamin masuk surga, bukan qadar lagi. 10 orang sahabat yang telah dijamin masuk surga. Para sahabat yang lain yang telah dijamin dengan gelaran radhiyallahu anhum wa radhu'an, mereka tetap merasa risau dengan amalan mereka. Umar sendiri merasa risau menjadi golongan munafik, sedangkan dia adalah orang yang kedua dalam hierarki susunan masuk syurga. Nak kata Abu Bakar pertama, kedua Umar, kan? Asyarun basyirin fil jannah. 10 orang yang telah dijamin ke dunia ini waktu itu untuk masuk surga. Itu pun masih merasa risau. Kerana apa? Bila-bila masih Allah Ta'ala boleh keluarkan nama tersebut, list tersebut. Macam mana iblis, yang mana guru para malaikat, boleh dikeluarkan list dia bila mana dia sombong, dia tidak mustahil. Siapa-siapa sahaja boleh dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita merasakan mencukupi dengan Lailatul Qadar atau berkira-kira dengan amalan-amalan kita. Cuma jangan terlalu melampau dalam beribadah. Sebab Nabi SAW sendiri pun tidak begitu melampau dalam beribadah. Nabi SAW sendiri melarang untuk berpuasa sepanjang tahun, bersolat nafil sepanjang malam, sebab ditakuti akan membebankan, mungkin membebankan diri kita, membebankan anak isteri kita. Jadi benda-benda tersebut kita perlu balance. Dalam Islam ni pun memang dia tidak boleh nak ghulu, melampau. Bahkan di sana terdapat hadis Nabi SAW, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, telah binasalah golongan-golongan yang melampaui dalam beribadah. Kemudian yang seterusnya kita sambung kepada poin yang ke 26, salat tarawih. Salat tarawih masyru'atun fil masajid wal buyut. Salat tarawih ini disyariatkan untuk dilaksanakan di masjid-masjid ataupun di rumah-rumah. Pada khasyat darar min salatiha fil masjid, jikalau kamu rasa takutkan kemudaratan bila mana salat di masjid. Kalau zaman sekarang bukan takut lagi lah, maksudnya memang ditutup masjid-masjid kita. Lam tusalli fil masjid, maka janganlah kamu salat di masjid. Fa idza atalat minhal masjid fa innaha tabqa masyru'iyyatih fil buyut. Kalau masjid itu ditegah untuk kita bersolat, maka hendaklah kita kekal dia punya syariat tersebut dengan kita bersolat di rumah-rumah. Wa badal wa yadullu li hadha hadits Aisyah radhiyallahu anha fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qiyam Ramadan fi baitihi munfaridan, rawal Bukhari wa Muslim. Dan dalilnya adalah daripada hadis Bukhari dan Muslim, daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Nabi SAW salat qiyam Ramadan, iaitu salat malam Ramadan, fi baitihi, di rumahnya, dalam keadaan munfarid, dalam keadaan berseorangan. Jadi salat salat sunat termasuklah salat tarawih. Maksud salat tarawih adalah salat yang kita berehat-rehat. Maksudnya kita tak perlu nak push cepat. Kita nak paling sapi yang paling speed, jadi tak perlu. Dan alhamdulillah dengan adanya wabak ni, masing-masing orang lelaki boleh jadi imam, kan? Tak kira lah bacaan dia sehebat, sehafiz macam mana pun wanita, kalau dia ada suami dia yang tak hafiz, kan? Maksudnya suami dia kena jadi imam, walaupun isterinya lebih alim lagi dalam bidang Quran. Jadi macam tu juga lelaki-lelaki ni jadi boleh rasa macam mana menjadi imam tarawih pada bulan ni. Jadi tak perlu nak sibuk untuk mencari masjid mana yang lagi sedap suaranya, masjid mana yang lagi laju, yang lagi cepat habis. Tak perlu. Sebab benda ni dah tidak ada untuk tahun ini. Dan mungkin bagi mereka yang condemn masjid ni, imam dia tak sedap bacaan, bila mana dia sendiri jadi imam, dia akan tahu betapa beratnya, betapa susahnya menjadi untuk bacaan yang sedap, untuk bacaan yang seronok, kan? Jadi tak perlu nak mempertikaikan imam ni, imam ni, tak perlu. Dia akan rasa sendiri. Okey, yang seterusnya adalah masalah poin yang ke-27, al-qunut, tentang qunut. Qunut ni macam mana? Maksud qunut ni ada
doa kunut. Dalam mazhab kita yang biasa kita dengar bab kunut ni adalah pada subuh aja, waktu subuh aja. Akhirnya kunut ni bukan selain daripada subuh, ada kunut nazilah, kunut untuk meminta doa ketika mana turunnya nazilah, turunnya bencana, azab. Jadi adakah perlu kunut atau tidak? Al-qunut huwa du'a fi raqatil akhirah ba'da ruku' aw qablahu. Dia terjemahkan di sini, kunut itulah doa pada rakaat yang akhir selepas rukuk ataupun sebelumnya. Kalau kita kunut, disunatkan kunut pada malam, start malam yang ke-16 Ramadan. Dalam witir kita sunat kunut malam yang ke-16 sampailah ke akhirnya. Yaitu doa pada rakaat yang akhir selepas rukuk. Lepas rukuk i'tidal, lepas i'tidal itu kita doa. Atau qabla atau sebelumnya. Jadi dalam isu bilakah ataupun tempat untuk kita kunut, jadi ada dua pandangan yang kat sini. Ada yang kata sebelum rukuk, ada yang kata selepas rukuk. Yang kata selepas rukuk. Cuma kita ambillah pandangan yang masyhur di tempat kita, iaitu kita kunut adalah pada waktu i'tidal. Jadi tak perlu kita nak membina kontroversi yang baru. Lagi-lagi di tempat-tempat yang masyarakat masih lagi jauh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi masalah mawdi'u khilafin. Masalah ni ada khilaf, ada persanggahan. Fal masyhur min mazhab Ahmad, yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad iaitu mazhab Hambali, annahu la yaqnutu bis salah li daf'i hadzal waba. Tak perlu berkunut ketika dalam solat untuk mengangkat wabak ini. Maksudnya tak perlu doa khusus untuk wabak ini. Kerana ta'un syahadah, kerana ta'un itu merupakan syahadah, mati syahid. Wala yaqnutu li raf'i syahadah, maka tak perlu kita kunut kerana semata-mata untuk mengangkat pahala mati syahid itu sendiri. Wa 'inda aktsara ahli al-'ilm, adapun di pandangan sebilangan besar daripada kalangan ahli ilmu, annahu yaqnut, iaitu mereka berpandangan bahawasanya perlu kunut. Wastadallu, mereka berdalilkan kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah kanat mabu'atun fiha al-huma. Nabi sallallahu tatkala itu datang ke Madinah, maka ketika itu Madinah telah dilanda dengan wabak demam. Padaan Nabi sallallahu alaihi wasallam binaqli humaha, maka Nabi sallallahu telah berdoa untuk dipindahkan wabak ini, iaitu wabak demam ini. Wa naqalallahu ta'ala humaha ilal Juhfah, maka Allah Ta'ala telah pindahkan wabak demam ini ke Juhfah. Thumma taqadat ba'da dzalika humaha bi dhihabil yahudi anha. Kemudian berpindahlah demam itu selepas itu dengan dihalaunya, perginya Yahudi daripada bumi Madinah. Jadi ini pandangan daripada mazhab Ahmad yang mengatakan bahawasanya tidak perlu kunut. Adapun pandangan daripada para ahli ilmu yang lain, termasuklah dalam mazhab kita, iaitu disunatkan untuk kunut berdasarkan kepada hadis daripada hadis ini, iaitu Nabi sallallahu berdoa. Cuma wallazi yahzar wallahu alam annahu la yaqnut. Ini pandangan daripada penulis ini, iaitu dia ikut kepada pandangan mazhab Ahmad, iaitu tidak perlu berkunut. Wa inna Nabi sallallahu doa, bahkan Nabi sallallahu hanyalah berdoa. Wa farqan bainal qunut alladhi yakunu sunnah bis salah wa baina mujarrad doa. Kerana ada perbezaan antara kunut yang mana sunnah dalam salat dan juga antara doa semata-mata. Fa inna Nabi sallallahu yad'u bi ad'iyatin mukhtalifah wa ayatin mutanawwi'ah. Kerana Nabi sallallahu ni dia berdoa dengan bermacam-macam jenis doa dan juga di tempat-tempat yang berbagai keadaan. Fala yuqalu bi masyru'iyatiha fi sholati mutlaqan. Maka tidak perlu disyariatkan dalam solat semata-mata. Fala qunut innama yakunu idza kanat an-nazilah min qibalil makhluqin. Kerana qunut ini dia merupakan datangnya musibah itu daripada sebab makhluk.
Kama qanata Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mustad'afin al mu'minin lima hasalat lahumul adhiyah. Seperti mana Nabi sallallahu telah berdoa, telah berqunut untuk golongan yang lemah, tertindas. Yang mukmin tak kala datang kepada mereka benda-benda yang menyakiti mereka. Yaitu apa? Kisah yang mana Ra' wa Zakwan tu kan. Iaitu kisah Nabi sallallahu qanata syahran, qunut selama sebulan untuk apa? Untuk kabilah tersebut yang mana telah membunuh para qurra, golongan hafiz-hafiz, pembaca-pembaca Al-Quran, qari-qari. Walamma qatala al-qurra radhiyallahu anhum, tatkala telah dibunuh qutil al-qurra, telah dibunuh para qari-qari mereka. Maka ketika itu Nabi SAW telah berdoa dengan doa qunut ketika itu. Tsumma tarakahu, kemudian dia meninggalkannya. Cuma dalam hadis ini tarakahu merujuk kepada siapa kat situ, jadi khilaf adalah merujuk kepada qunut atau merujuk kepada doa qunut untuk kabilah tersebut, tapi qunut itu masih bersambung. Jadi sebab itulah khilaf dalam isu ini yang menyebabkan berlakunya khilaf yang mu'tabar dalam isu qunut subuh ini. فإذا كان هناك ظلم على طائفة من المسلمين فإننا تقنط برفع هذا الظلم. Maka jika adanya kezaliman seperti mana kes Palestin, kes Rohingya, daripada sekelompok daripada kalangan muslimin, fa innana naqnutu, maka sesungguhnya kami akan berkunut untuk mengangkat wabak kezaliman ini. Amma ma yata'allaqu bisunnah al-kauniyah al-qadariyah, adapun yang berkait dengan sunnah al-kauniyah al-qadariyah, itu sunnatullah yang datang dalam yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana wabak ini yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ama yakhluquhu Allah taala, dan apa yang diciptakan oleh Allah taala daripadanya, wa yahdithu fi hadzal qaum, dan juga yang dibuat yang datang dalam bentuk ini, hadzal qaum, fa innaha la yaqnut, maka tak perlu kita nak berqunut lahu. Maka tak perlu kita kunut untuknya. Ini pandangan daripada penulis lah. Jadi tidak perlu kita terikat dengan pandangan ini. Cuma ini pandangan penulis kerana dia mengikuti pandangan kepada Ibn Rajab, mazhab Hanbali sendiri, yang mana mengkhususkan kunut ini hanya pada wabak yang bukan wabak, musibah yang melanda umat Islam yang dibuat oleh orang Islam, dibuat oleh makhluk, dibuat oleh manusia itu sendiri, bukan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh juga berkunut untuk apa sahaja musibah, termasuklah kunut untuk diangkat wabak ini. Kita pun tak tahu adakah wabak ini betul-betul merupakan, kita tahu mungkin wabak ini memang betul-betul wabak dan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin boleh jadi juga di sana ada perancangan-perancangan daripada kelompok-kelompok tertentu, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka berancang lain tetapi yang terhasil lain. Mungkin ada rancangan mereka tapi mungkin yang terhasil lain daripada Allah Subhanahu wa taala yang terhasil ini. Maka pun boleh kita kunut. Maksudnya boleh kita doa khusus supaya diangkat wabak ini. Tanpa perlu kita doa kezaliman lah, sebab kita pun tak tahu siapa yang asal usul terciptanya virus COVID ini, kita pun tidak tahu asal usulnya. Cuma dikatakan virus ini datang daripada makhluk yang berada di dalam yang mana haiwan yang kita tak boleh makan, eksotik yang kita tak boleh makan. Ada yang kata daripada makmal di bawah sana, wallahu alam. Bab yang mendalam ini perlu kepada kesahihan berita, bukan hanya sekadar hearsay ataupun dengar-dengar kata. Kerana kita tak perlu nak libatkan diri dengan perkara-perkara yang tak perlu hearsay ni lah. Mana kita hanya kadang dengar konspirasi ke seumpamanya. Jadi tak perlu kita nak
terlibat dalam perkara-perkara sebegitu, cukuplah kita taat pemerintah kita dan juga kita berubat pada kadar yang kita mampu, kita kawal penyakit ini seperti yang disarankan oleh para ahli ilmu, itu di kalangan para dokter. Wa inna ma yushra'u li hadha sunan al-kauniyah ibadatun mukhtalifah. Kerana disyariatkan pada sunnah kauniyah ni ibadah yang bermacam-macam jenis. Ka salatil kusuf indal kusuf, seperti mana salat gerhana ketika mana gerhana, wal istisqa indal qahd, dan juga minta hujan ketika mana berlakunya kemarau, wa du'a inda hububur rih, dan juga berdoa ketika mana datangnya angin kencang, wa nahwi dzalik, dan juga seumpama demikian itu. Wa ala hadza, dan kerana ini yud'a bid du'a mujarrad, maka Nabi berdoa dengan doa yang semata-mata, maksudnya doa yang khusus. Kama warada an Nabi sallallahu seperti mana yang warid yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika minal junun, ya Allah kami berlindung daripadamu ya Allah, minal junun, daripada penyakit gila, wal baras, dan juga penyakit sopak, wal judam, juga penyakit kusta, wa sayyi'il asqam, dan juga penyakit yang buruk. Sayyi'il asqam ni penyakit yang teruk lah, yang kanser, bara, angin ahmar, lumpuh, benda-benda yang menunjukkan kita jadi terbeban, akan membebankan orang lain. Yang buruk-buruk, yang teruk-teruk tu termasuk dalam Sayyid Asqam, termasuklah AIDS dan seumpamanya. Dan juga kita boleh masukkan Sayyid Asqam ini termasuk juga dengan wabak COVID ini, kerana dia boleh membunuh kita dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi cukup sekadar ini untuk kuliah kita pada perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat buat yang mendengar, buat yang berkata-kata, terutamanya saya sendiri yang banyak kelemahan, banyak kesilapan, banyak dosa lagi. Masih lagi belajar bertatih-tatih untuk sama-sama kita saling mengingat, memperingati antara satu sama lain. Dan juga buat tuan-tuan, puan-puan yang mendengar kuliah yang saya beringkas ini, mudah-mudahan ia memberi manfaat dan kita kering atas berkafarah yang baik dan daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang atas kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf banyak-banyak dan kita kering atas berkafarah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu